warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Bertemu lagi kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita meneruskan bahagian yang kedua surah Al-Hasyr, surah ke-59, di mana kita mengkaji melihat bagaimana peristiwa pengusiran Bani Nadir di Madinah itu sebagai satu pelajaran untuk kita untuk terus berjuang, untuk selalu bersama dengan kebenaran agar terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada Ramadan yang ketiga. Moga-moga tuan-tuan yang di rumah sihat sejahtera. Dalam masa yang sama, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya, ceria hari ini ya. Puasa, Ustaz. Puasa, Ustaz. Puasa. Okey, alhamdulillah ya. Dengan keceriaan itu kita nak mencontohi generasi awal ya. Mereka tetap juga kuat berjuang walaupun di bulan puasa. Masya Allah. Kalau adik-adik yang mungkin rasa lemah sikit itu okey, ini adalah satu latihan, Ustaz ya. Latihan penting, dan tuan-tuan masih lagi bersama Malaysia Quran Time. Moga-moga ia memberi suntikan rohani untuk kita terus kuat berjuang di bulan Ramadan ini, terus sampai di luar bulan Ramadan. Sebagaimana kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ustaz, bercakap tentang fardhu siyam ini. Masya Allah. Adalah satu latihan yang diberikan kepada kuda yang nak pergi berperang. Ya, dilatih tanpa makanan, tanpa minuman berhari-hari agar ketika kuda-kuda ini berperang mereka sudah bersedia ya. Dan inilah latihan untuk kita. Kita akan berjuang selepas daripada Ramadan ini dengan kekuatan yang dibekalkan oleh Allah. Nama sijilnya kekuatan itu namanya takwa. Masya-Allah ya. Kita nak mulakan program kita pada hari ini melihat kepada ayat 11 hingga ke hujung, insya-Allah sehingga ayat yang ke-24. Kita sudah berbincang sebelum ini ya, pada semalam kita berbincang tentang bagaimana ya Bani Nadir itu dihalau, diusir dengan bantuan Allah SWT sekali saja. Masya-Allah. Sekali halau dah keluar. Ya, tak perlu sampai berkali-kali. Itu yang dibimbangkan oleh tentera ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita, Ustaz, kita nak memulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran. Bagi tuan-tuan yang belum ambil mushaf, boleh ambil ya, boleh muat turun Smart Quran. Kita bersedia melihat Sab'ul Mathani untuk kita teruskan perjalanan kita bersama surah Al-Hasyr. Silakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang setia dengan Malaysia Quran Time. 3 Ramadan kita hari ini, Ustaz. Masih lagi kita belajar dalam madrasah Ramadan ini. Hari ini kita menyambung kisah yang menarik semalam. Walaupun begitu hebat sekali kubu kaum Bani Nadir, tetapi mereka sendiri yang merobohkan rumah-rumah mereka dan keluar tanpa pertumpahan darah. Baik. Jadi kita nak sambung hari ini, namun kita mulakan dahulu dengan membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Jom kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada surah Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi sebagai pasak, sebagai peneman kepada kita, Ustaz ya, penawar agar kita selalu ingat. Kalau katakan ada di kalangan tuan-tuan yang mungkin kata bahawa surah Al-Hasyr ini saya jarang baca ya, ataupun surah-surah lain saya jarang baca, Fatihah ini adalah bacaan yang dimudahkan oleh Allah berulang-ulang. Ada mesej besar, sinopsis, ringkasan kepada seluruh 113 surah yang kedepannya, iaitu berkaitan dengan Allah memperkenalkan tentang ketauhidan, yang keduanya tentang ibadah, tentang syariat kita sebagai seorang hamba, dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan sirat.
jalan hidup, jalan mengikut kepada orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimurkai. Hari ini kita nak belajar tengok orang yang dimurkai ataupun yang disesatkan oleh Allah agar kita terjauh. Kita dah doa betul-betul. Semalam kita berbincang tentang orang yang diberi nikmat ni, salah satunya dia dilindungi daripada syuh. Ya. Syuh ini lebih detail, lebih lagi daripada bakhil. Bakhil ni terus tak bagi. Tapi bila kita dah bagi, dalam itu ibu-ibu yang masak dah bagi dah, kan? Dah masak dah. Tapi kalau dalam hati itu berkata-kata, anak aku makan lebih pula, sepatutnya aku yang makan, ya. Ataupun ayah dah bagi dah, kan? Dah cari nafkah. Tetapi dalam hati itu, anak, mengapa orang ni tak cakap terima kasih pula anak aku ni, isteri aku. Yang itu kita kena minta Allah lindungi. Itu adalah syarat kemenangan sahabat pada zaman dahulu dan juga syarat kemenangan bagi umat Islam pada zaman ini. Maka mari kita tengok kepada ayat yang ke-11 hingga 13 dulu Ustaz, ya. Kita nak tengok kepada bagaimana pula sifat orang munafik. Bermula ayat yang ke-11, di mana inilah yang berlaku pada Bani Nadir. Apa rahsia Allah bongkar? Psikologi mereka, cara mereka bertindak, cara mereka hidup. Jom kita mulakan dengan ayat 11 muka surat 547. Baik. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita nak baca ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13, ya. 13. Dan saya nak cuba permulaan ini dengan taranum jaharkah, ya. Jaharkah ataupun jaharkah ataupun lagu ajam, ya. Jangan jerkah, ya. Okay. Saya selalu ingat kalau jiharkah ni macam nak jerkah. Kan. Okey, kita cuba, ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat yang ke-11 hingga 13 yang kita baca tadi Ustaz, ya. Ustaz membaca, tuan-tuan yang di rumah membaca mengikut tajwid, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz, ya. Ini adalah penerangan daripada Allah Subhanahu taala tentang kumpulan yang seterusnya, iaitu golongan munafik, ya. Alam tara ilal ladzina nafaqu, ya. Orang-orang yang munafik itu dia bercakap apa? Li ikhwan. Dia pun ada ikhwan juga. Kan yang kita doa semalam, kita cakap li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, itu ikhwan dalam iman. Saudara dalam iman.
Tetapi kalau mereka ini golongan munafik ni siapa? Golongan yang mereka ini talam dua muka. Dengan Nabi dia cakap okey, lepas tu dia jumpa dengan, kalau di sini ikhwan alladzina kafaru min ahlil kitab, saudara mereka daripada orang yang kufur di kalangan ahli kitab. Bukan ahli kitab saja ya, ahli kitab yang kufur. Ada ahli kitab yang tak kufur, ya. Jadi dia cakap apa? Jika kamu dihalau, dikeluarkan, kami bersama kamu. Kami akan keluar bersama kamu. Dia bercakap itu kan memang manis, ya. Ada dia apa istilahnya, tanam tebu di bibir. Di bibir, kan, lebih kurang gitulah. Sedap pula air Sedap. tebu. Ya, itu sedap sikit di bulan Ramadan ni Ustaz, ya. Tak ada kat bazar tak ada. Okey. Jadi dia kata apa? Wala nuti'u fikum, ya, kami tidak mematuhi untuk kamu ahadan abada, ya, seorang pun selamanya, maksudnya tak taat pada nabi lah, ya. Wa in qutiltum lanansurannakum, jika kamu terbunuh ataupun berperang, kamu diperangi, benar-benar kami akan menolong kamu. Oh, dia punya janji manisnya tu, ya. Memang tak bertepian. Okey. Wallahu yashhadu innahum lakadibun, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Itu sebabnya ayat yang Ustaz baca awal tadi itu ayat yang ke-22. Allah tahu yang ghaib dan juga syahadah. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi Allah bongkar, beritahu tentang sifat orang munafik, bagaimana mereka ini berlegar pada zaman Nabi, dan ia berlegar pada tahun 2020 ini sifatnya begini. Dia bagi janji manis kepada siapa? Orang yang memusuhi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seterusnya pada ayat yang ke-12, la in ukhriju, sesungguhnya jika orang Yahudi pada Nadir itu dihalau, ya, keluar daripada Madinah, mereka munafik itu tidak akan keluar bersama-sama mereka. Dan sesungguhnya jika orang Yahudi itu diperangi, mereka itu tidak langsung akan membela. Sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membela sekalipun, sudah tentu mereka semuanya akan melarikan diri. Ya, istilahnya layuwallunna adbar. Ya, adbar tu daripada perkataan dubur, ya, maksudnya belakang. Dia akan bertempiaran lari. Ya, dia tak beraninya, ya, tak berani, la yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Nak ceritanya ialah janji-janji mereka itu, ya, Allah tahu dan Allah beritahu apa yang mereka akan buat. Pada ayat yang ke-12. Ayat 11 tadi bercerita tentang janji manis, ya. Ayat 12 apa yang tak manis yang mereka akan buat, ya. Dan diteruskan dengan ayat yang ke-13, ini rahsia. Mengapa mereka berperangai begitu, ya, yang diharapkan kita bukanlah di kalangan orang yang begini, yang digelar sebagai munafik. Apakah sifat mereka? La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Masya-Allah. Dia takut sebenarnya, yang betul-betul ni dia takut fi sudurihim, ya, kepada siapa? Kepada nabi, kepada sahabat-sahabat, lebih daripada dia takut pada Allah. Masya-Allah. Jadi bila kita ini takut pada manusia, tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, Allah akan campakkan ketakutan dalam hati kita. Bila kita ini takut kepada manusia. Tapi kalau kita takut pada Allah, itu yang menyebabkan kumpulan orang yang beriman, sahabat-sahabat, dia takut, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, Rabbana ighfir lana, tolong ampunkan juga sahabat-sahabat. Bila kita takut pada Allah, tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang berada di rumah pada bulan Ramadan ini, kita takut jadi ibu, jadi ayah yang tidak menunaikan amanah. Kita takut kalau katakan jadi anak yang derhaka pada ibu ayah. Kalau kita takut pada Allah kerana perkara tersebut, maka insya-Allah Allah tidak akan beri ketakutan pada kita. Dia macam terbalik, Ustaz, ya. Takut Allah, Allah tak akan timbulkan takut pada manusia. Tapi kalau takut pada manusia, habis, ya. Allah kata mereka itu takut pada manusia, zalika bi annahum qaumul la yafqahun. Pasal apa? Mereka ini adalah orang yang tidak mengerti. Sebenarnya tak payah takut pada manusia pun, tak payah takut pada sahabat nabi, pada nabi, kan. Yang berkuasanya adalah Allah. Jadi bila dia takut nanti dia tahu pula kita ni bersama dengan orang Yahudi, kan, kita bersekongkol. Sebenarnya Allah tahu, dan Allah pun beritahu kepada nabi. Pelajaran bagi kita pada tahun 2020 ini, pada Ramadan ini, ialah kalau kita nak buat sesuatu perkara, kita kena tengok apa Allah cakap. Maksudnya apa Allah cakap, bukan tengok bos cakap apa, kan, tengok kawan apa cakap apa. Pasal kalau bos tak ada, dia lepas tu tak buat kerja. Kan, apatah lagi zaman PKP ni, duduk kat rumah, siapa tahu. Kan. Tetapi kalau dia tahu bahawa Allah memerhati, itulah sumber kekuatan dan kemenangan umat Islam akhir zaman ini, ya. Jadi disambung lagi pada ayat yang ke-14, ya, Allah bercerita lagi apa yang berlaku pada mereka yang munafik, orang Yahudi ini. Orang ingatkan mereka bersatu,
Jom kita tengok Ustaz, apa sebenar hakikat mereka, terutama kalau kita nak memahami orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak sambung ayat yang ke-14 hingga 17. Sehinggalah ayat yang ke-17. Masih lagi di muka surat 547 dan juga satu ayat di muka surat 548. Sebelum tu Ustaz nak komen respon sahabat-sahabat kita di FB ni, antaranya Puan Rahayu. Alhamdulillah hari ini masa awal ni. Pasal nak sama-sama ikuti sambungan daripada masa awal tu untuk apa? Buka untuk buka lah. Untuk buka. Oh, ingatkan nak itu lain macam tu. Masa awal buka masa awal. Sama juga. Okey, buka sama. Mungkin sediakan awal lah mungkin bahan sebagainya. Nak bersama dengan sambungan ni kata yang belajar semalam. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rahayu kita. Baik, jom kita sama baca sambungan ya. Ayat 17 ayat 14 hingga 17. Masih lagi dengan taranum ataupun maqam jarkah. Jarkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat yang ke-14 hingga 17 itu bercerita menyambung balik Ustaznya tentang kisah orang-orang munafik ini yang tadi bercakap berdegar-degar tadi itu ya. Sebenarnya mereka ni Allah tahu sebenarnya mereka ni penipu je kan sebenarnya. Allah cakap di dalam ayat yang ke-11 lakadzibun, mereka ni penipu ya. Dan apakah yang berlaku kalau kita tengok pada ayat yang 14 tadi, la yuqatilunakum jami'a, mereka tidak akan berperang bersama-samanya. Dia cakap je kami akan bersama apa tak ada, tak boleh pakai misalnya. Dan illa fi quran ya, kecuali kalau kita tengok kat sini muhassanatin au min wara'in judur ya, maksudnya apabila mereka berada di benteng ataupun ada dinding, dia kalau belakang ni dia berani. Ya, mereka tak akan berjuang bersama-samanya kecuali kalau katakan zaman sekarang ni ada kereta kebal ke, ada bangunan ke, ada apa lagi, ada kubu ke, mereka berani. Tapi nak one to one, nak pergi terus tak adanya. Pasal mereka ni pun sebenarnya bukan yakin nak mati pun. Masya-Allah. Berbanding dengan orang yang beriman, kalau katakan dia pergi, dia yakin syahid. Tetapi kalau dia tak pergi, dia menang. Jadi dua-duanya okey. Ya, itu yang kita faham daripada sini. Allah membongkar rahsia yang kita boleh belajar. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang sekarang ini di Palestin ada musuh daripada Israel, sebenarnya sama je cara mereka bertindak kepada saudara-saudara kita Ustaz ya. Ba'suhum bainahum syadid ya, iaitu pertentangan mereka itu amat hebat.
kamu merasakan jami'a wa qulubuhum syatta. Kita rasakan saja mereka bersatu. Ya, negara ini bersatu dengan negara ini untuk menyerang Palestin contohnya ya. Pada zaman itu munafik dan juga Yahudi Bani Nadir ini ingatkan orang rasa macam dia bersatu. Tapi sebenarnya Allah cakap qulubuhum syatta. Ya, hati mereka itu berterabur. Ya, berterabur. Zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka itu sebenarnya adalah kaum yang tak pakai akal. Oh, itu ganas tu kan, dia punya perkataan ini tak guna otak kan. Kumpulan ini walaupun orang kata bahawa orang Bani Israel ini bijaklah apa sebagainya, tapi sebenarnya bijak di sisi Allah adalah bijak untuk membawa sampai ke akhirat. Ya, seperti orang-orang beriman. Orang beriman mungkinlah nak cakap dari segi status pendidikannya sebahagiannya itu tidak tinggi. Ya, tetapi Allah kata mereka inilah orang yang menggunakan akal untuk menghindarkan. Akal ini Ustaz, kalau kita pergi Saudi dia panggil yang hitam yang getah itu dipanggil igal. Igal kan. Tak dekat serban. Jadi qaf tu jadi ga. Peranan akal kita ni untuk melindungi daripada kalau igal itu elakkan tudung tu jatuh ya, daripada terbang. Akal kita daripada kita terjatuh dalam kehidupan kita kepada perkara-perkara kalau Allah beritahu tadi tentang azab yang amat sengsara ya. Jadi Allah membawakan dua perumpamaan pada ayat 15 ayat yang ke-16 itu. Yang pertama kamathalil ladzina min qablihim qariba. Dia nak flashback balik kepada perang Badar, ada Qainuqa kena usir. Jadi sebenarnya ambillah pelajaran ya, pasal mereka itu sudah melalui azab yang pedih ya. Kerana apa? Kerana mereka tidak beriman dan bukan sekadar tidak beriman ya, tetapi mereka melawan kepada perlembagaan negara. Pasal mereka ni berada dalam sebuah negara Madinah. Macam sekarang lah, kalau orang berada dekat negara Malaysia, lepas tu tak puas hati pula dengan perlembagaan, ya, nak menghina perlembagaan ke raja ke apa ke, bersedia lah kan. Kita ada peraturan ya, kita ada peraturan dan Islam menghormati peraturan sesebuah negara. Jangan pula cakap kita ni hanya berpandukan pada Quran. Perlembagaan Malaysia tu tak payahlah kot kan. Tak boleh cakap begitu ya. Kita menghormati perlembagaan pasal kita berada dalam masyarakat majmuk. Di dalam surah di Madinah ini memang ada Yahudi, ada macam-macam ya. Tak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi kena hormat kepada jangan pada sesuatu pemimpin ya. Kamathali syaitan pada ayat 16 Allah cerita pula perumpamaan mereka ni. Mereka ni Allah bawakan agar kita jangan jadi seperti mereka. Seperti syaitan, dia cakap apa? Dia cakap kepada manusia, ukfur. Kufurlah kamu ya. Falamma kafara qala inni bari'um mink ya. Syaitan goda manusia untuk kufur kan, untuk jangan bersyukur, jangan ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya syaitan cakap apa? Inni bari. Aku berlepas diri. Macam pernah kita belajar sebelum ni. Pernah kita belajar kan. Syaitan ni dia berlepas diri. Ya, dia sebenarnya dia goda, lepas tu dia tinggal dia. Saya was-waskan saja, bukannya suruh kamu buat kan. Bukan aku boleh tolong kamu pun. So yang ini kita mungkin tak faham kecuali kita merujuk kepada Al-Quran. Allah beritahu tentang musuh kita ya, sama ada di kalangan jin ataupun manusia. Dia cakap bahawa inni bari ya. Bari itu maksudnya saya tak ada kaitan, saya cakap je kan. Dan di hujung itu ada cakap inni akhafullah rabbal alamin. Ya, musuh kita ini sebenarnya takut juga pada Allah. Ya, siapa berani lawan Allah yang cipta yang hebat ini kan. Tetapi ialah kerana degil, kerana apa? Kerana cemburu, kerana Yahudi Bani Nadir ini dia tak puas hati nabi daripada kalangan bukan Yahudi. Jadi benda-benda itu dalam kehidupan kita tuan-tuan, kalau katakan ada orang yang naik pangkat ke ya, ataupun dapat kelebihan, biarkan. Alhamdulillah. Bukannya kita kufur kata lah sepatutnya dia tak patut pun kan. Sepatutnya saya kan. Itu melambangkan ada ghil. Dan itulah yang kita doakan pada ayat 10, tak nak ke arah situ. Atas dasar itu, mereka mendapat azab yang amat sengsara ya. Ini kesan kerana ayat 17 kata jazaul zalimin, diberikan pada orang yang zalim. Ya, zalim ni maksudnya apa? Sentiasa membuat dosa, sentiasa melakukan kesilapan tanpa ingin kembali kepada Allah Subhanahu taala. Jadi macam mana kita tak nak jadi orang yang zalim? Allah memberi seruan pada ayat seterusnya yang kita akan bersambung sebentar nanti. Baca Quran Time, Musaadah COVID-19.
Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita sudah membaca surah Al-Hasyr. Allah membongkar bagaimana sifat orang-orang munafik, orang-orang yang memusuhi kepada Allah dalam dua muka dan juga Bani Nadir. Asasnya Allah menyatakan bahawa musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi ini sebenarnya syatta. Ya, dia punya hati ni berterabur je, tak ada bersatu pun. Tetapi kita adalah orang-orang yang inginkan, kita doakan tuan-tuan puan-puan, kita adalah orang yang sentiasa bersatu atas tali Allah, dan salah satu terjemahan tali Allah itu adalah Al-Quran. Ya, apa Quran cakap, apa hadis Nabi praktikal kepada Quran ini kita pegang, walaupun mungkin kadang-kadang kita rasa macam alamak saya sebenarnya suka yang ini, tapi Al-Quran lebih tinggi. Harapnya itulah hasil daripada kita sentiasa baca, faham dan beramal dengan Quran yang kita ada pada hari ini. Kita nak teruskan sesi kita yang akhir, iaitu kita nak melihat kepada ayat 18, macam mana kita tidak mahu jadi orang yang zalim seperti mana dalam ayat 17. Tak nak jadi orang yang akan diazab oleh Allah, naudzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana mengikut kata syaitan. Syaitan memang dia kalau boleh dia nak ganggu kita ustaz ya. Dia nak cari geng. Dia kesunian. Bila masuk neraka nanti dia tak ada geng. Jadi dia cari. Tapi tuan-tuan, kita dibekalkan oleh Allah jangan jadi geng syaitan. Jadilah geng Allah bersama dengan Allah. Macam mana? Ayat 11 ayat 18 hingga 20 untuk kita baca ustaz ya. Baik. Ayat 18 hingga 20 yang kita nak baca sekarang terletak di muka surat 548. Menarik Ustaz, kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah Al-Hasyr ini kalau kita perhatikan daripada ayat yang pertama sehinggalah ke ayat yang terakhir 24, setiap akhir ayat itu wakaf dia sama Ustaz. Nama dia wakaf mad arid lisukun. Kadar dia baca, cara baca dia ialah mad dengan mad arid lisukun. Kita jika kita wakaflah. Okey. Cara bacaan dia adalah dengan memanjangkan bacaan kita dengan kadar 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Atau bukan tambah. Oh okey. Lepas tu dia tambah 2 tambah 4 tambah 6. Oh jadi panjang tu. Jadi 12 harakat. Oh macam mana cara baca 12? Panjang tu. Wa huwal azizul hakim. Oh itu lagu Taranum Cina tu kan. Taranum Cina. Jadi kena hati jangan sampai 12 walaupun kita setengah-setengah tu tuan-tuan dan puan-puan malah kita nak bertaranum sangat kan. Sebab itu kata sahabat kita qari kita Ustaz Tirmizi, taranum itu sebagai satu alat saja, bukan wajib kena baca Quran kerana dia taranum, tak. Jadi menambah lagi khusyuk kita, keseronokan kita untuk kita baca Al-Quran. Baik. Mat arid li sukun bukan mat rempit tak. Bukan mat rempit. Dia mat arid tu ain alif, ain ra ya arid dal li sukun. Okey. Mat arid li sukun maknanya mendatang mat tu Jadi 2, 4 atau 6 harakat. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan tunjuk contoh dia. Insya-Allah. Okey, ayat 18 hingga 20 ya. Jom kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 18 hingga 20 ini memberi panduan kepada ustaz bagaimana
mengelakkan diri kita daripada menjadi orang yang zalim. Ya, orang yang zalim ini daripada perkataan zulm maksudnya gelap. Masya-Allah. Gelap ya. Ada cahaya tapi lepas tu kita pergi buang pula cahaya tersebut dan cuba bayangkanlah tuan-tuan tengok TV gelap. Kan mesti tukar channel tepatnya lah kan. Mesti. Dan kalau dekat Facebook gelap je telefon tu maksudnya kena tukar baru. Kan. Jadi orang yang zalim ini sebenarnya hatinya itu gelap. Dan macam mana kita nak terangkan hati kita agar bercahaya, agar kita bila cahaya kita nampak cantik tuan-tuan ya. Kalau tengok ustaz pakai baju itu cantik, cuba bayangkan hitam ni semua daripada atas sampai bawah. Rasanya tak semangat nak tengok saya kalau pakai semua daripada atas ke bawah hitam, muka pun hitam. Kan? Jadi ini lambang kepada orang-orang yang zalim dalam hidup. Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur daripada perkataan nazara sebenarnya, tapi bila wal tanzur itu kena dengar, bukan dengar, lihat lama-lama. Lihat betul-betul nafsum ma qaddamat li ghadin. Dirimu apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Dan hari esok tu bukan hari Isnin ustaz ya. Bolehlah nak hari Isnin ke, hari raya ke, boleh ya, ghadan. Tetapi yang penting ghadan ini adalah untuk hari esok, namanya hari pembalasan. Apa yang kita dah siapkan, nak raya pun kita kena bersiap ustaz ya. Ke ustaz tahun ni bersiap ke tak untuk raya tahun ni? Bersiap jugalah. Bersiaplah juga ya. Juga, siap paling kurang pun ada apa? Ada rendang ke apa? Awal sangat ustaz ni. Awal sangat. Okey tak apa. Kita bincang yang lain. Tapi yang akhirat ini, antara hari raya dengan hari akhirat ini yang Allah suruh kita tengokkan hari akhirat. Pasal hari raya tak pasti lagi dapat bertemu ke tidak, tetapi hari akhirat pasti. Ya. Dan Allah menyatakan di sini mula-mula takwa, lepas tu selepas itu takwa lagi. Pasal bila bercakap tentang perancangan, kita merancang untuk keluarga kita, merancang cuti, merancang apa sebagainya tuan-tuan. Tetapi kita kena ingat, kita rancang mesti atas dasar takwa, dan lepas kita rancang sebenarnya Allah jugalah yang menentukan. Barulah kita berserah diri. Kalau dapat hari raya alhamdulillah di masjid. Kalau tak dapat di rumahlah bersalam 5 orang 6 orang ustaz ya. Kita bergembira pasal apa? Kita bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ini adalah mesej kepada CEO, ketua-ketua, pemimpin. Kalau nak merancang itu perlu dikepitkan. Perlu diletakkan takwa, rancang takwa. Pasal apa? Kalau kita tak letak takwa sebelum merancang, kita rasa bahawa saya nak rancang apa saja saya rancang. Ataupun kalau tak letak takwa selepas rancang, kita mungkin kecewa. Rancang tahun ini bisnes menjadi. Datang pula COVID-19. Ramai yang stres. Tetapi bagi orang yang bertakwa tahu bahawa ini modul daripada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang akan berlaku nanti, apa yang kita akan buat, Allah tahu, dan Allah tahu kita ini nak ke arah mana. Moga-moga kita jadilah orang yang ashabul jannah yang disebutkan. Tapi apa syarat jadi ashabul jannah? Allah beritahu dalam ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan jadi orang yang lupa pada Allah, nescaya dia menjadikan mereka lupa diri mereka. Yang ini kalau boleh sekali lagi Ustaz ulang balik, pasal sebenarnya ayat ini menceritakan, dia lebih kurang begini Ustaz ya. Kalau orang tu lupa diri dia, rasa-rasanya dia jaga diri ke tak? Tak jagalah kan. Kalau saya terlupa diri saya mungkin tak mandi hari ni kot kan. Itu baru lupa sekejap kan. Hari saya rasa macam dah mandi. Lebih kurang begitu. Itu maksudnya orang yang tak betul sangat. Ya. Itu baru tak mandi. Apatah lagi kalau orang tu lupa pada Allah, dia tak akan jaga diri dia untuk dielakkan daripada azab yang sengsara. Ustaz kalau boleh ulang bersama dengan penonton tuan-tuan. Ayat 19 Ya, ayat 19. Okey, baik. Kita sama-sama baca insya-Allah ayat 19 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat yang ke-19 di hujung itu Allah menyatakan ulaika humul fasiqun. Fasik ini maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang merosakkan diri dia.
Ya, memanglah dosa besar, tapi bila buat dosa besar itu, dosa itu sebenarnya merosakkan diri sendiri. Dan siapakah yang merosakkan diri sendiri? Yang lupa Allah. Yang lupa Allah, ya. Pasal diri kita ini dia ada elemen material jasad kita. Ya, dan satu lagi bila Allah dalam surah Sajdah kita belajar Ustaz ni, Allah tiupkan wa nufiha fir ruh, spiritual itulah yang menjadi real Fazrul. Kan real real Tirmizi, Ustaz Tirmizi yang berada di rumah ya. Itulah realnya. Pasal kalau tak ada roh itu tadi, roh keluar, dia bukannya Fazrul, namanya ialah mayat. Itu nama dia kan. Tapi bila ada roh, maka itulah Fazrul, dan real you, real Fazrul itu ialah apabila ingat pada Allah. Kalau tidak, dia apa? Dia masih lagi berjalan, ya, tapi dia makan, minum, pergi tandas, tidur, makan, minum, pergi tandas, tidur. Kan? Makan tandas, dan dia tak pun puasa. Pasal dia tak sedar diri dia, kerana ada roh kita, ada iman lah yang menyebabkan kita ini, dia lebih kurang begini Ustaz, ya, kalau material badan kita ni, dia masuk saja, yang keluarnya buruk. Betul. Kan? Makan dia keluar tu tak ada pula makan pizza, ni banyak cakap pasal makan pula Ustaz, ya. Makan cendol, keluar lebih baik daripada cendol, tak ada. Kan? Itu jasad kita. Tetapi bila kita ingat Allah, makan cendol, lepas tu keluar amalan tarawih 8 rakaat bacaan dengan taranum apa Ustaz? Taranum Hijaz Bayati. Kerana ada spiritual. Allahu akbar. Ya. Jadi itu sebabnya Allah kata penting sangat ingat Allah, pasal kalau tak ingat Allah sebenarnya kita melupakan diri kita, akhirnya kita tak jaga diri kita, dan akhirnya kita merosakkan diri. Ini pelajaran sehingga kan Allah bawakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, sampai dibezakan orang yang masuk syurga ini ialah orang yang selalu ingat Allah. Ya, inilah kejayaan yang terbesar. Dan macam mana kita nak jadi orang yang selalu ingat Allah, selalu tidak merosakkan diri, tidak jadi orang yang zalim? Kita teruskan dengan ayat yang ke-21 hingga 24. Baik, insya-Allah kita nak sambung ayat 21. Ayat ini bahagian akhir surah Al-Hasyr. Sebelum tu Ustaz, saya tarik dengan komen sahabat kita ni daripada FB Ustaz, saudara Mufid Widama, Mufid Widama daripada Thailand Ustaz. Daripada Thailand. Alhamdulillah, 3 Ramadan hari ini dapat bersama pertama kali dalam Malaysia Quran Time. Kap kongkap. Sampai dekat. Okey, terima kasih sahabat-sahabat bergabung dengan kita sama-sama saat 3 Ramadan ini, imarah Al-Quran saat subhanallah di bulan turunnya Al-Quran ini. Jadi kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita ayat 21 sehingga ayat yang ke-24 di muka surat 548. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا القدوس السلام لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 21 hingga 24. Ustaz, sebentar tadi Allah membawakan kepada kita ya tentang rahsia bagaimana menjadi ahli jannah. Ya, ashabul jannah humul faizun ya, yang betul-betul berjaya, yang Allah iktiraf betul-betul ialah ahli jannah. Dan kalau ayat 19 itu ingat Allah, maka bagaimanakah untuk kita ingat Allah? Pada ayat 21 tu Allah beritahu. Allah turunkan ya, Allah beri perumpamaan kalau Allah turunkan Quran ini yang kita baca ini, Quran time ini sebenarnya tuan-tuan ya, atas jabal. Di atas gunung yang keras, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu akan lihat dia khusyuk ataupun istilahnya dia akan jadi apa, lembik ataupun lembut ya. Mutasaddian, terpecah-pecah. Terpecah-pecah. Itu sebabnya kalau kita tengok kisah Nabi Musa, dia nak lihat Allah, Allah kata kamu tak mampu. Allah tunjukkan kepada gunung, gunung habis. Ya. Nak ceritanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ini sebenarnya dia mampu untuk, kalau hati kita ni amat keras tuan-tuan ya, ada saudara kita ke, kawan kita ke, kita rasa macam ya Allah, hati aku ni sebelum Ramadan ni memang jenis keras, jenis yang sombong, apa jenis suka membangkang apa sebagainya, tetapi Al-Quran boleh lembutkan. Ya, itu yang berlaku. Yang penting ialah apa? Terus bersama Al-Quran. Terus bersama Al-Quran. Dia tak sama kalau ustaz saya berceramah pada siapa-siapa, ustaz tolonglah ceramah dekat anak saya bagi lembut sikit hatinya. Saya tak mampu. Ya, pasal kita manusia, tetapi perkataan daripada Allah itu amat powerful. Amat strong, amat kuat, dan Allah bagi tahu perkara ini, tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ini adalah amsal, perumpamaan, nadribuha daripada perkataan daraba, pukul. Allah suruh kita tersentak sikit. Tengok betul-betul ini agar kita betul-betul fikir mendalam apa yang berlaku kepada hati kita sebenarnya. Mengapa sombong sangat, kan? Ya. Dan kalau dah nak pergi ke akhirat, sudah bersedia ke belum? Itu perkataan, soalan yang kita perlu tanyakan. Dan lebih daripada itu Ustaz ya, kalau kita tengok kisah Nabi Musa lagi, Nabi Musa ini bila dia ada batu, dia pong dengan tongkat, batu tu terpecah, keluar apa Ustaz? Keluar air. Keluar air. Apabila hati kita tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita kata bahawa hati saya keraslah ustaz. Ya, saya ni jenis kalau marah tu sampai 30 hari. Contohnya kan. Kalau menjerit tu sampai 3 pelaung contohnya. Tetapi apabila kita selalu bersama dengan Al-Quran, ambil masa bersama Al-Quran, Quran boleh memecahkan batu pada hati kita. Selepas itu akan keluar apa ustaz? Allah. Akan keluar air mengalir daripada mata kita. Itu yang berlaku pada Umar Al-Khattab. Seorang yang amat keras, amat kasar, tetapi bila mendengar surah Taha, masya-Allah. Dan itulah Sayyidina Umar yang memikul gandum katanya, makanan untuk rakyatnya. Pasal apa? Umar yang bengis tetapi sudah diadun dengan Al-Quran, berbeza. Kerana ini adalah mukjizat yang masih kekal sampai sekarang. Inilah yang kita sama-sama raikan dalam bulan Ramadan. Apatah lagi tuan-tuan, dalam Malaysia Quran Time ini kita nak jadi orang yang hatinya itu khasyian mutasaddian. Ya. Kita rasa ya Allah, kan, betapa itu perasaan yang pasti berlaku sesiapa yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Allah cakap dalam ayat ke-22, iaitu Allah ini tidak ada selain daripadanya, alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang tak nampak, yang nampak. Ya, tentang orang munafik tadi Allah tahu. Allah tahu juga tentang diri kita sebenarnya. Kau sebenarnya taklah kuat sangat. Kan? Fazrul sebenarnya kau taklah hebat sangat, cakap je lebih. Kan? Allah yang tahu. Ya. Yang
bila kita duduk seorang-seorang pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, ketika ditikar solat tarawih ataupun tahajud, kita berdoalah dengan memanggil nama Allah Alimul Ghaibi Wasyahada, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam. Ini kaedah berdoa kerana Allah akan memberi, ya, kalau kita cakap Ya Quddus, Allah yang Maha Suci, Allah akan membantu kita menyucikan jiwa kita. Ya, kalau kita panggil Ya Salam, Allah akan mensejahterakan kita. Ya Mukmin, Allah akan meningkatkan keimanan kita. Ya Muhaimin, Allah akan menjaga kita betul-betul. Jadi nama-nama Allah ini adalah amat powerful, amat penting untuk kita menjadi orang yang sama seperti ayat pertama. Pada ayat 24 itu, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Itulah tujuan kita diciptakan, untuk sentiasa bertasbih. Dan kalau kita bertasbih, seperti mana semua makhluk yang ada di dunia ini bertasbih, Allah Al-Azizul Hakim bersama dengan kita, Islam akan menang. Umat Islam akan menang kerana kembali balik pada Al-Quran. Dan inilah salah satu daripada surah Musabbihat yang kita ingin beri perhatian. Jadi Ustaz, tiga perkara yang mungkin kita nak ambil daripada sini, ataupun Ustaz ada komen apa-apa dari segi muka surat 548 tadi? Satu je Ustaz. Memang Ustaz sebut tadi, ayat ini sebenarnya ayat yang bermula mungkin daripada ayat yang ke-18 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha, ini ila akhir ayat tu, sehinggalah ayat 24 ni memang menjadi pilihan para imam yang baca, walaupun dia tak hafal satu seluruh Al-Quran, Al-Hasyr, Al-Hasyr dan surah Al-Quran, tapi ayat ini menjadi pilihan para imam antaranya sebab ayatnya yang begitu hebat, ayatnya yang begitu mengingatkan kita, dan Allah SWT ajar kita ni untuk menyebut nama Allah, memohon kepada Allah, lembutkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga gunung pun boleh hancur berkecai. Allahu Akbar. Jadi terima kasihlah Quran Time yang memberi faham kepada kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, Ustaz. Ustaz, kita ambil 3 poin untuk kita jadikan sebagai resolusi daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, yang pertama apa yang kita boleh ambil, takutlah kepada Allah berbanding manusia. Itu poin pertamalah yang kita belajar daripada ayat nombor 13, ya. Kerana itu akan menyebabkan kita akan diberi kemenangan oleh Allah. Takut pada manusia, manusia itu pun lari juga. Okay? Tak kisahlah siapa-siapa dalam hidup kita. Yang kedua, bertanggungjawablah pada Allah, kerana syaitan, Allah dah beritahu dia tak bertanggungjawab. Dia suruh kita buat perkara tak baik, lepas tu dia kata aku tak ada kaitan. Okay? Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga, kita kena rancang untuk hari esok, bukan hari Isnin, bukan hari raya. Itu bolehlah kita rancang. Biasa orang rancang itu, tapi rancangan yang sebenar-benarnya bagi ibu ayah yang menonton sekarang, adik-adik yang ada, adalah untuk merancang macam mana kita di akhirat nanti, adakah bersama dengan Nabi Muhammad ataupun tidak, sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita selalu cinta dengan Quran, ada Quran Time pada setiap hari, walaupun tak ada Quran Time lagi pada masa akan datang, Quran Time tetap juga kita bina sendiri. Inilah latihan pada bulan Ramadan, dan moga-moga Allah terima doa kita. Mari kita doa, Ustaz. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, membacanya, menangis, bertadabbur kerananya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, fasihkan lidah kami menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan telinga kami
telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang celik Al-Quran. Jangan kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang buta Al-Quran. Dengan barakah Al-Quran yang kami duduk saat ini membacanya. Dengan barakah Al-Quran kami duduk saat ini membelik-beliknya. Dengan barakah Al-Quran kami duduk saat ini mendengar, menghayatinya, memahaminya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Angkatlah wabak ini kembali ya Allah. Angkatlah kembali wabak COVID-19 ini ya Rahman. Angkatlah ia kembali ya Allah. Pulih kembali ya Allah suasana kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi Ustaz ya, menjadi ahlul Quran ya, menjadi orang-orang yang sentiasa terkesan dengan Al-Quran ya, dan hati kita sentiasa dilembutkan dengan Al-Quran agar tidak sombong, terus menunaikan amanah, terus sanggup berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, bagi tuan-tuan dalam kerangka Ramadan ini peluang untuk sama-sama kita membantu ya, seperti mana wakaf yang sudah pun kita umumkan sebelum ini. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kelapangan ya, ada ruang ingin menambah lagi amal pada bulan Ramadan ini, ada nombor yang tertera di atas skrin untuk tuan-tuan sama-sama kita berkongsi rasa, berkongsi keinginan kemanisan Al-Quran, agar Quran yang kita baca, yang kita rasa lembut, kita rasa khusyuk kepada Allah ini juga dapat dirasai oleh pesakit-pesakit dan juga frontliners di hospital Ustaz ya, agar mereka ni sebenarnya yang sakit ini dia kadang-kadang lebih lembut daripada hati kita Ustaz ya, pasal mereka amat rasa keperluan itu. Jadi bagi tuan-tuan, kita doakan bersama terus berwakaf, dan kita bertemu ulangan bagi program kita malam ini jam malam ni pukul 11. 11 ya. Jangan lupa pukul 11 hari Ahad pukul 11. Dan untuk ulangan bukan yang betulnya lah besoklah pula Ustaz ya. Kita akan menanami surah apa Ustaz? Besok insya-Allah kita akan belajar surah apa saya? Ada cadangan ke daripada penonton? Penonton nak belajar banyak surah lagi. Banyak surah nak belajar lagi. Maksudnya. Tapi kita beri perhatian dulu pada surah 29, surah Laba-Labah. Wah. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.